Jadi dalam ruang lingkup ibadah, hakikatnya perkara tersebut menggabungkan segenap yang ada pada diri kita untuk ibadah dan pengabdian kepada Allah. Iaitu apa? Hati sanubari kita isikan keimanan kepada Allah, ikhlas kepada Allah, cinta dan kasih kepada Allah, takutkan kemurkaan Allah, mengharapkan redha Allah, sentiasa bertawakal kepada Allah, bertaubat dan kembali kepada Allah. Itu hati kita. Manakala lidah kita hendaklah mengucapkan syahadah, sentiasa berzikir, membaca ayat-ayatnya tanpa jemu, berdoa memohon kepadanya, mengajak manusia kepadanya, bercakap benar, tidak mengumpat, mengeji orang lain, tidak mengadu domba dan sebagainya. Jadi makna kata dalam hal ni lidah kita ni zikirlah banyak-banyak. Jadi tuan-tuan jangan pening-pening kepala. Sekarang ni dia ada mazhab TikTok dengan mazhab Instagram namanya. Dia kata ni semua yang zikir-zikir pergi semayang ni semua Nabi tak ajar. Jadi tuan-tuan jangan pening kepala. Zikirlah tuan-tuan. Zikir. Apa imam awak tu kita ikut je. Sudahnya Al-Fatihah, doa sesama. Tu ya. Kenduri tahlil. Baiklah, tak ada masalah. Zaman Nabi tak buat kata. Bid'ah, semua bid'ah. Cakap dengan dia jangan pakai telefon. Naik unta je. Banyak sekadar kan. Yalah, dalam hal ni sebenarnya kalau kita tengok tahlil, kenduri tahlil tu, bila kita duduk dalam kenduri tahlil tu, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Duduk seorang-seorang belum tentu lagi buat kan. Kalau buat pun tak banyak lah. La ilaha illallah tu lah sekotol. Dia tengah marah tu repek sekotol tu lah kan. Jadi kat situ la ilaha illallah. Dapik tuan-tuan pergi pondok Seremban kan, pergi imam-imam Seremban ni tak ada sikit tau. Siapa pernah pergi kenduri kat Seremban tengok lah. La ilaha illallah 1000 kali balun. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Macam tu. Ya. Betul kan. Sebab kata arwah mufti tu Syekh Murtada dulu kata, pebondo zikir sikit-sikit tak berbaloi lu udang galah dapur tu kan. Iyo, tukang masak yang masak pun tak habis ponek ni, dah doa lah, dah makan dah. Tak ada lah, bukan tu lah sebab cuma kita zikirlah banyak-banyak kan. Itu lidah. Yang ketiganya, anggota badan kita hendaklah dihiasi dengan amal soleh seperti solat fardu, solat sunat, puasa fardu, puasa sunat, zakat, sedekah, wakaf, haji, umrah, jihad, dakwah, menolong orang susah dan sebagainya. Jadi ada orang tanya mana satu yang betul? Ada orang cakap cari kebahagiaan dunia, jangan lupa akhirat. Yang satu lagi kata cari akhirat, jangan lupa dunia. Mana satu? Maka jawapannya Allah Ta'ala berfirman, dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. Surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Kalau kita baca lah kan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20 kan, Allah Ta'ala beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, ini barang siapa yang mengejarkan keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Siapa kejar akhirat, dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian sahaja daripada keuntungan dunia itu, malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana satu? Maknanya kerja akhirat, dunia pun dapat. Tuan-tuan datang ni ada dapat dunia, dapat. Risau. Balik kan dah siap, balik rumah. Dah siap nasi nak. Lauk kotam masih bila balik ni? Alah memang dah ada bang. Bang, rezeki. Ada dunia pun dapat. Kan? Baru terbayang tadi tengah sujud tadi, baru terbayang king crab. Kan? Balik dapat crab jadilah, bukan king dapat queen crab tak apalah. Kan son of crab jadilah. Tak apa. Makna kata nak menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala suruh kita kerja akhirat. Tu jawapan Allah dah bagi.
Dan memang tabiat manusia tak pernah puas dengan apa yang dimilikinya, selalu saja nak memiliki lebih dari sekadar yang dimilikinya saat ini. Dunia memang akan terus menggoda siapa saja yang berada di dalamnya. Betul, semua sementara. Tapi kita nak benar kerja kan, nak benar kereta dan nak benar kereta tu, sekali dah balik duduk dalam kereta tu, mulalah rasah gelisah setelah bayaran kali pertama dibuat. Ya, sementara rumah besar lawak, Putrajaya, Prisin. Kan kali berlambak rumah lagi banyak naik kan? Banyak rumah baru. Tak kira mana. Itu harta. Kan? Tu belum cerita jawatan, pangkat lagi sementara. Tonton bayangkan pilihan raya tu. Satu kali colop, tiga Perdana Menteri dapat macam. Kan, jimat masuk. Kan, main-main, tuan-tuan, poning tak poning kan. Allah Ta'ala tunjuk kat kita kan. Tu bukan buat lagi tu, poning. Dia tak belajar tau. Dia kan Nabi kata, orang yang cerdik, dia tidak akan membenarkan dirinya jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Nabi kata dah. Berpuluh kali macam tu je. Kan? Tak tahulah tuan-tuan. Saya punya pandangan macam tu lah. Itu bukan cakap sesiapa. Tapi secara umumnya macam tu lah hakikatnya. Kan? Ketua kampung pun bertukar sementara. Menteri bertukar. Menteri besar bertukar. Semua bertukar. Wakil rakyat pun bertukar. Nak cakap apa? Jawatan jadi pengarah. Tiba-tiba dah duduk belakang sekali. Pencen. Kan? Dulu pun main kan pangkat. Saya Samsul debat dulu. Pengarah undang-undang main-main. Azan. Ya, sambung balik. Jadi saya pun dulu pernah jadi pengarah. Masuk dia pengarah kan. Dia pengarah. Tapi sampai masuk pencen. Dapat kad pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10% diskaun. Kan? Jadi sementara masa mula-mula kerja tu rasa lama lagi ni nak jadi pengarah ni. Tak. Sampai masuk kita lepas jawatan kita. Kan? Dah sibuk benar ceramah. Pilih. Kena pilih tak dapat baik dah. Tak boleh tamat ambil dua-dua dah. So lepaskan satu. Lepaskan satu. Kan? Jadi alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Kan? Sebenarnya kita ni hidup ni kalau kita sadarlah semua tu sementara, kita beruntung. Maknanya kita ni setidak-tidaknya keuntungannya kita tidak terpedaya dengan apa yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Kan? Dunia memang akan terus menggoda sesiapa saja yang berada di dalamnya. Dunia menawarkan sejuta kenikmatan yang dapat membuat manusia tergiur. Kan? Terliur akan kelazatannya. Begitulah tipu daya dunia yang fana ini. Fahamilah bahawa dunia ini tak ubah seperti air laut. Semakin diminum, semakin kita kehausan. Semakin kita basah untuk mengajar dunia, maka akan semakin terlena pula kita dibuatnya. Khawatirlah apabila sampai kita tenggelam dalam keindahan juga kenikmatan lautan dunia. Kerana bila mana diri sudah tenggelam dalam lautan dunia, akan sukar untuk kita kembali ke permukaan. Kerana memang dunia diciptakan indah bagi orang-orang yang menganggap dunia ini adalah segala-galanya. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan. Tidak pernah merasa cukup, selalu ada di hadapannya, padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda dunia melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan selalu merasa cukup ada di dalam hatinya, dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah, hina, tidak bernilai di hadapannya. Kalau tuan-tuan kenal lah Ustaz Ahmad Rizam, kan? Ustaz Ahmad Rizam, dia buka pondok tu kan, Darul Atik tu. Saya tanya dia, banyak tak belanja ayah kita ni? Kebanyakan asatizah panggil dia ayah dia. Banyak tak belanja? Ikut banyak, memanglah banyak, dia kata. Macam tu jawab dia. Banyak-banyak lah. Tapi alhamdulillah, dia kata. Kan dan sebelum saya perhati, saya pernah pergi sana kan, tengok. Aduh, ya orang hantar barang.
hantar boreh, handam makanan, sumbangkan duit. Ada. Jadi tak ada, dia kata macam tu lah, dia kata. Tak ada lah dia minta-minta dengan orang. Orang minta lagi dengan dia, ada. Itulah dia. Cukup kan ingat Allah banyak-banyak. Kan Nabi kata orang yang paling kaya bukan orang yang banyak duit. Orang yang paling kaya adalah orang yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Macam tu lah. Ya? Maka hadis ini menunjukkan keutamaan cinta pada akhirat dan zuhud dalam kehidupan dunia serta celaan dan ancaman besar bagi orang yang terlalu bercita-cita mengejar harta benda duniawi. Apakah perkara penting yang terkandung di dalam hadis ini? Orang yang cinta pada akhirat akan memperolehi rezeki yang telah Allah tetapkan baginya di dunia tanpa bersusah payah. Berbeza dengan orang yang terlalu bercita-cita mengejar dunia. Dia akan memperolehinya dengan susah payah zahir dan batin. Salah seorang ulama salaf berkata, barang siapa mencintai dunia secara berlebihan, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk menanggung pelbagai macam musibah penderitaan. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah berkata, orang mencintai dunia secara berlebihan tidak akan lepas dari 3 macam penderitaan. Apakah dia? Kekalutan fikiran yang selalu menyertainya, kepayahan yang tiada henti, dan penyesalan yang tidak berakhir. Perkara ini disebabkan oleh orang yang mencintai dunia secara berlebihan, dan jika telah mendapatkan sebahagian dari harta benda duniawi, maka nafsunya tidak pernah puas dan terus bercita-cita mengejar yang lebih daripada itu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang manusia memiliki 2 lembah emas, maka dia pasti bercita-cita mencari lembah yang ketiga. Kekayaan yang hakiki adalah kekayaan di dalam jiwa, dalam hati sanubari kita. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan di dalam jiwa. Kebahagiaan hidup dan keberuntungan dunia akhirat hanyalah bagi orang yang cinta pada Allah dan hari akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda, sungguh sangat beruntung seseorang yang berada di dalam Islam, punya mendapat rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, iaitu merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Maka sifat yang mulia ini dimiliki sempurna oleh para sahabat Rasulullah SAW, dan inilah menjadikan mereka lebih utama dan mulia di sisi Allah dibandingkan generasi yang datang setelah mereka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kalian lebih banyak berpuasa, salat dan lebih sungguh-sungguh dalam beribadah dibandingkan para sahabat Rasulullah SAW, tapi mereka lebih baik, lebih utama di sisi Allah daripada kalian. Ada yang bertanya, kenapa boleh demikian? Wahai Abu Abdurrahman, Ibnu Mas'ud berkata, kerana mereka lebih zuhud dalam kehidupan dunia dan lebih cinta kepada akhirat. Macam mana pun kita bersungguh semayang, tak boleh lawan dia orang berzuhud tu. Tang dia tinggalkan, dia tak ada selera benar kat dunia ni. Kau ada lah, tak ada lah. Tak ada dia poning-poning dah. Kan?